Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ini kita akan sambung kita punya kelas dalam tajuk konsep mol, formula dan juga persamaan kimia. Okey, untuk hari ini ada dua benda yang kamu kena tahu. Yang pertama sekali, kamu kena menyatakan maksud isi padu molar. Hari ini kita akan masuk berkenaan dengan isi padu molar. Okey, sebelum ni kita recap balik. Kamu telah pun belajar berkenaan dengan jisim molar dan juga untuk mencari bilangan zarah, di mana kamu telah pun diperkenalkan dengan pemalar Avogadro. Okey. Ini nilai dia 6.02 darab 10 kuasa 23. Dan kalau ada soalan, nilai ini akan dibagi. Okey. So, itu yang pertama. Jadi hari ini kita akan tengok satu lagi macam mana untuk kira isi padu. Dan benda ini hanya berlaku pada gas. Okey, yang kedua yang kamu kena tahu adalah menghubung kait isi padu molar, isi padu gas dan juga bilangan mol. Jadi kena pandai untuk menggunakan formula. Macam mana daripada bilangan mol kita boleh dapat isi padu molar ataupun daripada isi padu Bagaimana daripada bilangan mol kita boleh dapat isi padu gas. Okey. Dan juga bagaimana daripada isi padu gas kita dapat tahu bilangan mol. Kan isi padu molar ni nilai yang dia akan bagi. Kita akan tengok selepas ni. Okey, tapi sebelum tu kan takut kamu sudah lupa apa ini mol ini. Okey, mol ini adalah satu unit yang diperkenalkan oleh saintis untuk mewakili satu bilangan yang banyak. Dan apa itu bilangan adalah zarah lah. Ini adalah konsep yang cikgu faham. Okey. Tapi kalau definisi, kamu tengok balik buku teks apakah definisi mol. Okey, biasanya kalau kita pergi pasar, kalau mak kita minta beli 1 dozen telur, maka nilai dia adalah 12 biji. Kan, kalau kita tanya dalam satu pack telur ada berapa? Kalau kamu kira ada 30 biji. Memandang kan? Okey, atom ini adalah satu benda yang sangat kecil dan nilai dia sangat banyak, maka tidak praktikal kalau untuk kita kira satu-satu. Terlalu banyak, jadi saintis pun memperkenalkan satu unit baru kita panggil unit mol. Di mana 1 mol adalah bersamaan dengan jumlah 6.02 darab 10 kuasa 23. Jadi banyak ini. Di mana inilah yang saintis namakan sebagai pemalar Avogadro. Okey, di mana bila 1 mol bahan itu dia mempunyai sebanyak 6.02 kali 10 kuasa 3 zarah. Jadi kalau cikgu tanya, dalam sini ada 1 mol. 1 mol gas. Berapakah bilangan zarah dia? Kamu pun tahu jawapan dia this one. 6.02 kali 10 kuasa 23 bilangan zarah. Okey. So, cikgu harap kamu faham konsep mol ini. Dia adalah lebih kurang dengan 1 dozen, 1 pack, 1 mol. Okey, cuma ini kita gunakan dalam kimia. Right. Okey, so bilangan mol dan juga isi padu gas. Melalui kajian, bila saintis buat kajian, okey, saintis mendapati bahawasanya apabila ada satu gas, kan, dan gas itu adalah sebanyak 1 mol, iaitu bilangan zarah dia 6.02 kali 10 kuasa 23. So, apa yang saintis dapati adalah isi padu untuk 1 mol sebarang gas itu adalah tetap. Iaitu kalau gas itu diletakkan pada suhu bilik, okey, maka isi padu dia adalah 24 desimeter padu. Kan, desimeter padu ni unit tau. Biasa kalau matematik isi padu kita guna sentimeter padu. Okey. Tapi kalau untuk chemistry kita pakai desimeter. Ini senti, ini desi. Right. Okay, so dia unit saja. Unit bagi ukuran. Okay, so saintis dapati bahawasanya kalau satu gas itu sebanyak 1 mol diletakkan pada suhu bilik, isi padu dia 24 desimeter padu. Tapi kalau gas itu diletakkan, 1 mol gas diletakkan pada STP. STP ni satu keadaan. Right, keadaan di mana suhu tu kosong, ini salah, kosong darjah Celsius, dan tekanan tu diletakkan pada 1. Maksud dia ambil gas, diletakkan pada suhu kosong dan juga pada tekanan 1 atmosfera. Maka keadaan ini kita panggil keadaan STP. Kan? Suhu dan tekanan piawai maksudnya, ataupun standard temperature pressure.
Okey, dan apabila gas itu diletakkan pada keadaan STP, saintis mendapati isi padu dia sebanyak 22.4 desimeter padu. Dia makin berkurang kalau kamu perasan. Kalau letak pada suhu bilik, ini isi padu dia. Letak pada STP, ini dia punya isi padu. Okey, sebagai contoh. Okey, kamu bayangkan sekarang ini ada dua jenis keadaan di sini. Okey, satu keadaan STP, iaitu suhu 0 darjah Celsius dan juga tekanan 1 atm. Satu lagi pada keadaan suhu bilik. Okey, suhu bilik ni lebih kurang 24 darjah Celsius. Okey, so dua keadaan. Sini ada gas, ada gas, ada gas, ada belon Ini bayangkan ada belon. Okey, dalam belon ini ada 1 mol. Sekejap cikgu tukar. Okey, dalam belon ini, dalam belon yang pertama ni, okey, di sini tengok di sini, ada 1 mol gas oksigen. Right. Yang kedua ni ada 1 mol gas helium contohnya. Satu ni ada 1 mol gas karbon dioksida. Jadi kamu nampak ada 3 jenis gas dan dia diletakkan pada suhu bilik. Right. So, isi padu bagi ketiga-tiga gas ni adalah sama, iaitu 24 desimeter padu. Ini pun isi padu dia 24 desimeter padu. Ini pun 24 desimeter padu. Syarat dia apa? Gas itu mestilah 1 mol dan juga diletakkan pada suhu bilik. Maka inilah dia punya isi padu. Okey. Apabila gas itu pula dia diletakkan kepada STP, sama juga kita gunakan gas yang sama. 1 mol gas oksigen, 1 mol gas helium, 1 mol gas karbon dioksida. Okey. So, bila belon ini yang mengandungi 3 gas ni diletakkan pula pada STP, iaitu pada suhu 0 dan juga 1 atmosfera, maka saintis dapati isi padu dia menjadi 22.4 desimeter padu. Ini pun sama, 22.4 desimeter padu. Ini pun 22.4 desimeter padu. Jadi, tak kisahlah apa jenis gas pun. Kalau diletakkan pada suhu bilik dan dia 1 mol, maka dia punya isi padu 24. Sama juga, tidak kisahlah apa jenis gas sekalipun. Kalau dia 1 mol, diletakkan pada STP, isi padu dia adalah 22.4. So, cikgu harap kamu clear berkenaan dengan isi padu pada suhu bilik dan juga pada STP. Right. Okay, so daripada situ, saintis pun memperkenalkan, disebabkan nilai itu constant, nilai itu tetap, iaitu 24 desimeter padu dan juga 22.4 desimeter padu. Maka saintis pun sebut nilai ini kita panggil sebagai isi padu molar, iaitu isi padu gas pada suhu, isi padu 1 mol gas pada suhu bilik ataupun pada keadaan STP. Okay, so definisi dia adalah apa? Isi padu molar itu ialah isi padu yang ditempati oleh 1 mol gas. Ingat 1 mol gas. Dari mana isi padu tersebut pada keadaan bilik adalah 22, pada keadaan STP adalah 22.4, dan juga bila keadaan bilik dia jadi 24 desimeter padu, okay, per mol negatif 1. Okay. So, sama juga nilai-nilai ini dalam soalan dia akan bagi. Kan, kalau soalan tanya berkaitan isi padu molar ataupun ada kaitan dengan isi padu molar, dia akan bagi nilai sama ada STP ataupun nilai suhu bilik. Yang penting kamu tahu macam mana mau pakai. Okay. So, terus kita pergi kepada rumus. Daripada isi padu molar ni, maka kita bolehlah cari bilangan mol melalui isi padu molar. So, rumus dia apa? Bilangan mol sama dengan isi padu gas bahagi dengan isi padu molar. Tolong hafal rumus ni, sebab rumus ni akan diguna pakai sehingga tingkatan 5. Okay, ataupun buat macam ni pun boleh juga. Okay, bilangan mol isi padu gas. Daripada bilangan mol untuk kira isi padu gas, kamu kena kali dengan isi padu molar. Ini either 22.4 ataupun 24. Daripada isi padu gas pula, kamu boleh cari bilangan mol. Apa kena buat? Bahagi isi padu molar. Sama juga, isi padu molar ni sama ada 22.4 ataupun 24. Bergantung kepada soalan. Dan nilai ini macam cikgu cakap dia akan bagi. Sekarang ni tugas kamu adalah tolong
hafal rumus ini, kan? Kalau kamu boleh faham, maka senanglah. Okay? Tapi yang penting, please go and memorize this formula. Okay? Paling senang lah tu. Mau faham lagi bagus. Bila kamu faham, kamu tak perlu hafal, automatik kamu akan dapat formula tersebut. Okay, terus kepada contoh soalan. Kan, supaya kita nampak apakah aplikasi formula ni. Okay, so tengok contoh 9. Contoh ni semua dalam buku teks. Okay, tolong jadikan buku teks kamu sebagai rujukan utama. Kan, sebab dalam buku teks tu soalan-soalan dia adalah soalan-soalan yang tahap SPM. Especially soalan-soalan latihan pada setiap habis bab tersebut. Okay, so di sini cikgu letak dia punya rumus supaya jadikan rujukan ni. Okay, tengok contoh 9. Hitungkan isi padu. Nampak? Hitungkan isi padu 2.2 mol gas hidrogen dalam STP. Nampak ni? Dia bagi sudah dalam STP dan automatik dia akan bagi isi padu molar dalam STP tu 22.4. Pattern soalan tu macam ni. So dalam pengiraan paling penting kamu keluarkan dulu dia punya maklumat. Apa maklumat yang kamu dapat supaya senang kamu masuk dalam formula. Okay, so di sini apa dia bilang? Isi padu. Dia bagi isi padu. Kan, isi padu gas tersebut adalah 2.2. Bukan. Apa dia bagi sini? Bilangan mol. Silap. Dia bagi bilangan mol. Dia suruh cari isi padu, kan? Jadi isi padu kita tidak tahu. Pastilah X. Kan? Bilangan mol dia bagi sudah. 2.2 mol. 2.2 mol. Dia suruh cari isi padu, kan? So, macam mana? Dalam keadaan STP. So, isi padu molar dia berapa? Isi padu molar dalam STP, tengok. Dia sudah bagi. Kan? 22.4. Jadi, kamu pun masuk dalam rumus ini. Okay, masukkan dalam rumus. Okay, so dalam rumus tu apa dia cakap? Tengok sini. Bilangan mol sama dengan isi padu gas bahagi dengan isi padu molar. So, bilangan mol dia bagikan tadi 22.2 mol. Isi padu gas, kita tidak tahu. Isi padu molar, sebab dia kata dalam STP, maka isi padu molar dia 22.4. Okay. So, bila kamu dapat sini, gunakan kamu punya algebra itu. X sama dengan 49.28 desimeter padu. Okay. Tolong unit pastikan betul. Kalau kamu salah unit, tolak satu markah. Kan? Kalau paling senang macam ni. Macam mana motor unit? Tengok mol ni kamu boleh padam macam tu. Jadi yang tinggal desimeter. Maka isi padu desimeter padu. Okay, right. Kalau kamu tak faham, kamu boleh ulang balik video ni. Itu kelebihan kalau buat video. Okay, tengok contoh yang kedua pula. Kan? Berapakah isi padu? Sama juga dia tanya isi padu. 0.01 mol gas amonia dalam keadaan bilik. Sekarang keadaan bilik. Macam biasa dia akan bagi isi padu molar tersebut. Okay. Sama juga first step. Tolong keluarkan maklumat. Tolong biasakan diri. Tolong keluarkan maklumat. Melainkan kalau kita sudah pakar. Kalau belum pakar, make sure that kamu tolong keluarkan maklumat yang kamu dapat daripada soalan tersebut. Okay. So dia minta isi padu. Okay. Tidak tahu. Right. And then bilangan mol dia bagi 0.01 mol. Isi padu molar. Okay, dia bagi di sini sebab keadaan bilik sama dengan 24 desimeter padu mol negatif 1. Okay, so masuk dalam nilai. Masukkan dalam rumus. Okay. Okay, bilangan mol 0.01 mol sudah bagi. Isi padu molar. Isi padu gas tidak tahu. Isi padu molar ialah 24 desimeter padu mol negatif 1. Okay, sebab sini kita boleh padamkan dia punya unit. Tinggal lagi desimeter padu. Okay, so 24 kali dengan 0.01 kita akan dapat. Satu lagi, cikgu lupa. Okay, soalan minta dalam sentimeter padu. Okay, so dapat 0.24 desimeter padu. Okay, tapi soalan sekarang minta dalam cm. Tapi unit kita desimeter. Jadi kita kena tukar. Daripada desimeter padu, tukar kepada sentimeter padu, kamu kali dengan 1000. Kan, darab dengan 1000, kamu dapat 240
sentimeter padu. So tolong hati-hati dengan soalan dia minta dalam apa? Dia minta dalam desimeter padu ataupun dia minta dalam sentimeter padu. Kalau unit tidak sama, kamu tidak boleh buat operasi Tolong ingat benda ni. Kalau unit tidak sama, you cannot do an operation. Tidak boleh buat. Kan? Tidak boleh buat formula. 1 desimeter padu tambah 2 sentimeter padu. Kamu jawab 3. Salah. Kan? Sebab unit tidak sama. Okay? Kena tukar dulu. Kan? Tukar dulu 1 desimeter padu. Yang ini 0.002 desimeter padu. Tukar bagi dengan 1000. Barulah kamu boleh buat dia punya pengiraan dapat 0.02 desimeter padu. Okey, tolong ingat benda ni. Kalau tidak sama unit, tolong tukar dulu. Okey. Okey, next soalan seterusnya. Contoh-contoh soalan. Nombor contoh 1.1. Contoh 11. Berapakah bilangan mol gas oksigen yang mempunyai isi padu 600 cm padu pada keadaan bilik? Nampak? Dia bagi sentimeter padu. Tapi isi padu molar dalam desimeter. Jadi sentimeter padu ni perlu ditukar dulu. So untuk tukarkan sentimeter padu 600 cm3 kamu bahagi dengan 1000. Kamu dapatlah 0.6. Okey. So ini adalah 0.6 desimeter padu. Sudah ditukar kepada unit So berapakah bilangan mol gas? Sama juga, tengok dia punya, keluarkan dia punya maklumat. So dia punya rumus apa dia? Bilangan mol gas, isi padu gas bagi dengan isi padu molar. Isi padu gas dia 0.6. Okey, 0.6. Dan dalam keadaan bilik, isi padu molar adalah 24 desimeter padu mol negatif 1. Ini right. So kamu bahagi, biasa nampak ini boleh dipotong sebab sama unit. Kalau bahagi boleh potong. 0.6 bahagi 24, kamu dapat 0.025 mol. Okey. So ini contoh-contoh soalan Okey, yang kita boleh buat. Tengok satu persatu. Okey, yang pertama sekali, hitungkan isi padu 0.6 mol gas klorin pada STP dan pada keadaan bilik. Dia minta dua-dua. STP pada keadaan bilik. Jadi berapa isi padu molar? STP 22.4 desimeter padu mol negatif 1. Keadaan bilik berapa isi padu molar? 24 desimeter padu mol negatif 1. Okey. So dia minta isi padu. Mol sudah bagi 0.6. Masukkan dalam rumus. Okey, bilangan mol 0.6 mol. Cari yang pertama dulu pada STP dulu. Cari yang this one dulu. Okey, isi padu gas tidak tahu. Tengok rumus And then isi padu molar 22.4 desimeter padu mol negatif 1. Jadi yang mol ini kita boleh padam. Okey. So 22.4 kali 0.6. 22.4 darab 0.6, kita akan dapat 13.44 desimeter padu. Okey, ni yang pertama. Kan? Tengok pula pada keadaan bilik. Sama juga, gunakan rumus. Isi bilangan mol dia bagi 0.6 mol. Okey, isi padu gas tidak tahu. Pada keadaan bilik, isi padu molar adalah 24 desimeter padu mol negatif 1. Mol ni kita boleh padam. Kita boleh mansuhkan. So, 24 kan kali dengan 0.6, kita akan dapat 14.4 desimeter padu. Nampak tak? Kan? Walaupun 0.6 bilangan mol yang sama, tetapi kalau dalam keadaan yang berbeza, kan tidak sama dia punya isi padu. Ini kalau kamu belajar fizik, kamu akan tengok apakah kesan apabila tekanan ataupun suhu itu berubah terhadap isi padu. Ada dalam mata pelajaran fizik. Okey. So yang ini kamu boleh cuba sendiri Cuba kamu try. Cuba takkan teruskan sebab nanti lama kita punya kelas, nanti kamu bosan. Okey, so nanti tolong try soalan ni dalam buku teks semua ni. Okey, dalam buku teks tolong tengok macam mana cara buat dia. Cikgu akan kasih stay dekat sini. Okay. And then this one pun sama. Tolong cuba sendiri. Kan 2.1 ni.
Satu sampel mengandungi 0.2 mol gas metana dan 0.3 mol gas etana. Kan? Mana soalan dia ni? Tiada. Berapakah isi padu? Ini tak payah buat lah. Hilang dia punya soalan. Okay, ni try buat yang ini. Okay, so selepas habis semua itu, maka selesai sudah formula asas yang kamu kena tahu. Ingat ini adalah formula asas. Tolong make sure kamu betul-betul faham formula ni, sebab selepas ini dalam bab asid tahun depan pun kamu akan pakai balik formula-formula dalam keadaan kamu sudah faham, cukup faham untuk menggunakan formula ini. Okay, so ini yang ringkasan lah daripada cara-cara bilangan zarah ataupun jisim ataupun isi padu gas. Apa yang kita kena buat untuk tukar untuk tukar dan mendapatkan bilangan mol tersebut. Kalau bilangan zarah, daripada bilangan zarah untuk dapat bilangan mol, kamu bahagi dengan pemalar Avogadro. Daripada bilangan mol, kamu mau pergi cari bilangan zarah, kamu kali dengan pemalar Avogadro. 6.02 darab 10 kuasa 23. Daripada bilangan mol, mau dapat jisim, kamu kali dengan jisim molar. Jisim molar ni apa? Kamu boleh dapat daripada jadual berkala. Hasil tambah tu. Kan, jisim atom relatif dia tu kamu tambah dalam dalam molekul tu. Ini kamu dapat dia punya jisim molar. Okay? Ataupun sebatian ion. Daripada jisim, tolong tengok balik kalau kamu sudah lupa. Daripada jisim gram, cari bilangan mol, bahagi dengan jisim molar. Okay. Daripada bilangan mol yang kita belajar tadi tu, untuk cari isi padu gas, kamu kali dengan isi padu molar, ada 22.4 ataupun 24. Ini pada keadaan STP, ini pada keadaan suhu bilik. Okay. Daripada isi padu gas, kamu untuk cari bilangan mol, kamu kena bahagi dengan isi padu molar. Okay, so ini kaitan, hubung kait antara bilangan mol dengan bilangan zarah, jisim dan juga isi padu gas. Jadi tolong tengok balik kalau kamu tidak faham. Buka balik buku teks dan buat ulang kaji. Cikgu ulang balik, tajuk ni sangat penting. Tolong ulang banyak kali. Okay, so untuk kelas hari ini saja. Dan boleh tengok latihan dalam kita punya buku kerja tersebut. Okay, sekian, terima kasih.